Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam perbincangan surah Fussilat. Dan insya-Allah saudara yang dirahmati Allah taala sekalian, pada kali ini kita akan meneruskan perbincangan dalam ayat yang ke-30. Iaitu ayat yang ke-30 dalam surah Fussilat, ayat 30 sehingga 32. InsyaAllah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Saudara, itu ayat 30 sehingga ayat 32 daripada surah Fussilat. Iaitu yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh beristiqamah di atas jalan yang betul, dan akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Itu maksud ayat 30. Manakala ayat 31 bermaksud kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan untuk mendapatkannya. Dan seterusnya ayat 32 maksudnya pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu ayat secara sepintas lalu maksud daripada surah Fussilat ini, ayat 30 sampai 32. Yang mana ringkasannya dalam ayat-ayat yang terdahulu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ancaman Allah kepada golongan yang kafir, yang kufur kepada Allah Taala. Selanjutnya dalam ayat yang berikutnya Allah Taala menyebut pula janjinya kepada orang yang beriman, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Hijr contohnya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh, dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya. Jadi begitulah saudara, menurut pendapat Atha daripada Ibn Abbas yang menyatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang ke-30 yang bermaksud sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yakni meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu takut dan jangan merasa sedih, dan gembirakanlah dengan jannah, dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Saudara, dalam tafsir Al-Maraghi
telah menyatakan kepada kita bagaimana bagi orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dengan mengakui sifat rububiyah dan uluhiyahnya, sifat Rabb, innal ladzina qalu rabbunallah, mengakui tentang rububiyah Allah dan juga uluhiyah, iaitu kita pernah sebut sebelum ini, rububiyah itu maknanya mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Hanya Allah yang mentadbir, hanya Allah Ta'ala yang menurunkan rezeki, hanya Allah Ta'ala yang mencipta segala-galanya. Manakala uluhiyah adalah mentauhidkan Allah pada perbuatan hamba. Maknanya hamba itu tidak boleh mensyirikkan kepada Allah, dia hanya memastikan bahawa dia mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Itulah tafsir ataupun ta'rif yang dikemukakan dalam kitab tafsir bagi sekalian mukallaf. Saudara, kemudian selepas dia menyatakan demikian, dia teguh istiqamah dalam keimanannya sehingga tidak tergelincir ke dalam kesesatan. Dan Abu Bakar radhiyallahu an berkata, istiqamah bererti tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Imam Ahmad, Abd ibn Humaid Ad-Darimi dan Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya, Muslim, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Ibn Hibban meriwayatkan sebuah hadis daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bahawa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, suruhlah aku melakukan satu perkara dalam Islam yang selepas Tuhan menjelaskannya kepadaku, lantas aku tidak akan bertanya lagi kepada sesiapa pun. Kemudian baginda menyatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkanlah, kata Nabi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Lalu orang itu bertanya lagi, apa yang patut aku hindari? Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan lidahnya. Menurut At-Tirmizi, hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Jadi maknanya istiqamah itu merupakan tetap melakukan ketaatan, sama ada yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan ataupun yang selain daripadanya. Dan kalau kita melihat bagaimana dalam Syekh Tantawi menyatakan ketika mana mengulas ayat ini, beliau menyatakan sesungguhnya makna daripada ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ini, mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka beristiqamah, iaitu mereka yang menyatakan dengan penuh bikulli sidqin wa ikhlas. Mereka bukan sekadar menuturkan di lidah semata-mata, tetapi mereka datang daripada hati mereka. Mereka bercakap dalam keadaan yang benar dan keadaan ikhlas. Tuhan kami ialah Allah wahdahu la syarikalah, yang esa, tidak ada syirik baginya, dan tidak ada syirik pada zatnya, pada sifatnya dan pada segala-galanya. Maknanya dia menyebut itu dalam keadaan benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu iman ni saudara, satu perkara yang dia i'tiqad dengan sesungguh-sungguhnya dalam hati, kemudian barulah iqrar bil lisan, menyebut dengan lidah, dan sebagai hasil tanda dia benar-benar beriman adalah wal amalu bil arkan, dia melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah taala. Tapi kalau orang kata aku beriman tetapi rupa-rupanya dia tidak melaksanakan perintah Allah, jadi cakap-cakap itu cakap kosong kerana tidak ada dalil, tidak ada bukti yang menunjukkan seseorang itu beriman. Sebab kalau beriman pada Allah mesti ditunjukkan, mesti dipamerkan. Bukan kita nak pamer pada manusia, tapi tunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas begitu, selepas benar-benar kita bersungguh-sungguh, ikhlas sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu. Thumma istaqamu itu adalah maknanya kita benar-benar tetap pendirian kita sebagaimana yang kita sebut. Maka dengan sebab itu kita beramal dengan apa yang kita sebut, dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai keadaan, sama ada dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan payah, dalam keadaan kita kata dalam keadaan selesa, dalam keadaan apa sekalipun, hendaklah kita menjadi seorang yang taat, istiqamah, konsisten untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap kehidupan baginda, untuk kita mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka ianya sebagaimana yang disebut oleh Allah juga, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Itu maknanya, iaitu Allah Ta'ala kata orang beriman ini siapa mereka? Ialah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi di atas
keimanan mereka setelah mereka benar-benar beriman. Sebab itu bila tak ragu ni dah datangnya istiqamah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita bahawa istiqamah itu merupakan perkara yang menghimpunkan segala kebaikan, segala kebajikan. Itu istiqamah sebagaimana hadis yang telah kita sebut sebelum ini dalam Sahih Muslim daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi yang menyatakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahdan ba'dak, iaitu katakan kepadaku dalam sesuatu dalam Islam ni satu perkataan, satu perkara yang aku tak akan tanya orang lain dah. Maknanya aku tak akan tanya benda lain daripada yang ini. Maknanya nak satu perkara yang sangat-sangat aku nak beramal. Lepas tu Nabi kata, qul amantu billah tsumma istaqim. Itu katakan aku beriman kepada Allah dan hendaklah kamu beristiqamah. Jadi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu menunjukkan kepada kita bagaimana kesinambungan ataupun kekuatan iman, satu perkara, dan juga bagaimana setelah kita beriman kepada Allah, kita hendaklah benar-benar beristiqamah, konsisten dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir At-Tabari, ketika mana mengulas juga maksud innal ladzina qalu rabbunallah, iaitu dimaksudkan bahawa sesungguhnya mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah wahdahu la syarikalah, hendaklah dia betul-betul menyaksikan Allah itu esa, tidak ada syirik baginya, dan tidak ada perkara-perkara yang kita kata sebagai satu campur aduk dengan dia menganggap ada kuasa-kuasa lain selain daripada Allah Ta'ala. Tsumastaqamu, kata Imam At-Tabari, maksudnya kemudian beristiqamah itu, apa maksud beristiqamah? Istiqamah dia kata ala tauhidillah, istiqamah dalam mentauhidkan Allah yang tidak mencampur adukkan tauhid bisyirk, dengan tidak mencampur adukkan tauhid dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalaulah orang itu dia mencampur adukkan tauhid dengan syirik, maknanya dia benar-benar belum lagi beriman kepada Allah Ta'ala. Wantahu ila ta'atih, dan akhirnya kata Imam At-Tabari, dia diakhiri ataupun disusuli dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lepas dia tak syirik pada Allah, lepas dia pastikan istiqamah dengan beriman pada Allah, jadi apa buktinya? Kata Imam At-Tabari, dia kata melaksanakan ketaatan kepada Allah fima amara wa naha, dalam setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, manakala dalam tafsir Ibn Kathir pula, ketika mana membicarakan tentang perkara ini, dia membawakan beberapa riwayat. Ibn Kathir membawakan beberapa riwayat, antaranya daripada Sa'id bin Namran, dia berkata, qara'tu 'inda Abi Bakar As-Siddiq hadhil ayah, aku membaca kepada Sayyidina Abu Bakar ayat ini, iaitu ayat innal ladzina qalu rabbunallah inilah. Tsumastaqamu, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, golongan yang dimaksudkan daripada ayat ini ialah mereka yang benar-benar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Berkata pula Zuhri, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah membaca ayat ini di atas mimbar. Kemudian dia menyatakan tentang bila disebut kepada istiqamu, beristiqamah, wallahi, dia kata demi Allah, istiqamah itu bita'atihi, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud istiqamah, maknanya disusuli dengan ketaatan. Manakala Ali bin Abi Talha dan juga yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana menghuraikan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ini, menyatakan bahawa maksudnya adalah untuk menunaikan segala kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga pandangan yang dikemukakan oleh Qatadah. Dan berkata Hasan, dia kata apa? Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ada satu doa yang dia sentiasa baca, iaitu apabila melihat kepada ayat ini, satu doa minta kepada Allah, Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Allahumma anta rabbuna, ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Farzuqna al-istiqamah, kurniakanlah, anugerahkanlah, rezekikanlah kepada kami al-istiqamah, semangat ataupun satu sifat
istiqamah berterusan. Sebab istiqamah ni saudara, satu perkara yang sangat-sangat susah sebenarnya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah mengubankan kepalaku dengan turunnya surah Hud dan juga surah-surah yang seumpama dengannya. Lalu para ulama menyatakan yang dimaksudkan daripada hadis Nabi SAW itu adalah ayat dalam surah Hud, iaitu yang berkaitan dengan istiqamah. Ayat 112, fastaqim kama umirt, hendaklah engkau sentiasa beristiqamah, tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Jadi Nabi SAW nak menegaskan kepada kita betapa istiqamah itu satu perkara yang sangat-sangat penting, dan Nabi SAW berfikir untuk melaksanakannya sampai dikiaskan dengan seolah-olah seumpama uban kepala. Maknanya begitu dalam keadaan perkara ini sangat-sangat penting untuk kita melaksanakannya. Yang kata istiqamah itu dalam jalan kebenaran, tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dalam tafsir Al-Qurtubi ketika mana mengulas ayat ini, ada beberapa perkara yang disentuh yang akan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang kerana masa tak mengizinkan. Oleh demikian saudara, sehingga kita bertemu dengan siaran, saya sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita saudara dalam surah Fussilat, yang mana kita masih lagi membicarakan surah Fussilat ayat yang ke-30, yang mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Maksudnya saudara, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamu rasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka kepadamu. Jadi maknanya saudara, kalau kita lihat, kita masih lagi membicarakan potongan pertama daripada ayat 30 ini, iaitu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, iaitu sesungguhnya mereka yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka beristiqamah. Dan berkata Atha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir Al-Qurtubi, nazalat hadhil ayah fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dhalika anal musyrikin qalu, oleh demikian itu kerana apa? Kerana golongan musyrikin mereka telah berkata, Rabbunallah, dia kata Tuhan kami ialah Allah, wal malaikatu banatuhu. Golongan musyrikin ni, dia orang kata malaikat itu anak-anak perempuan bagi Tuhan. Tu dia, ini syirik pada Allah Ta'ala. Dan mereka juga menyatakan bahawa wa haula syufa'una 'indallah. Jadi mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Saudara, maka berkata Abu Bakar, Rabbunallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh fastaqam. Jadi Abu Bakar kata, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah wahdahu la syarikalah, yang esa, Allah yang esa, yang tidak ada syirik baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hambanya dan utusan Allah Ta'ala
maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan dari sudut hendaklah beristiqamah dalam perkara tersebut, dan Sayyidina Abu Bakar sendiri merupakan seorang yang beristiqamah dalam menyatakan yang sedemikian itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mentauhidkan Allah. Dan berkata Ibn Zaid dan Qatadah, istaqamu ala ta'atillah, maknanya mereka beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beristiqamah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala maksiat-maksiat daripada perkara yang dimurkai oleh Allah. Berkata pula Mujahid dan Ikrimah, maksud istiqamah itu adalah istiqamah dalam kalimah syahadah la ilaha illallah sehinggalah kehembusan nafas yang terakhir. Maknanya istiqamah itu konsisten dalam keadaan mentauhidkan Allah sampaikan kehembusan nafas yang terakhir. Sebab itu dalam hadis Nabi menyatakan bahawa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, sesiapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu saudara, kita disunatkan apabila berlakunya orang yang sedang nazak, apa yang patut kita lakukan? Kita mengikut apa yang disebut oleh Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, talqinlah ataupun ajarkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kita membaca ataupun mengucapkannya di telinga perlahan-lahan, sebut la ilaha illallah, supaya seorang muslim itu dia masih lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi di situ menunjukkan betapa satu perkara yang penting kepada kita untuk beristiqamah dalam keadaan sehinggalah akhir hayat kita. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berkata Ar-Rabi' menyatakan bahawa maksud istiqamah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Al-Fudail bin Iyad, dia maksudnya, dia kata zahadu fil faniyah wa raghabu fil baqiyah. Maknanya di atas dunia ini, faniyah ni maknanya satu tempat yang akan binasa. Jadi atas dunia inilah orang yang berzuhud, makna zuhud di atas dunia, dan dia mengharapkan fil baqiyah. Baqiyah ini merujuk pada hari akhirat. Dia mengharapkan kehidupan yang abadi di akhirat. Zuhud ni maknanya saudara, kita tidak meletakkan dunia itu dalam hati kita. Tidak letakkan dunia dalam hati kita walaupun kita duduk atas dunia. Sebab itu dia tidak memandang kebesaran pada pangkat, pada kedudukan, kepada harta, pada anak pinak, kepada isteri yang cantik. Semua dia tak akan lihat benda itu. Zuhud ni dia meletakkan dunia itu bukan di hatinya, tetapi dia meletakkan di hatinya adalah akhirat. Maka itulah sesuatu perkara yang sepatutnya kita ambil perhatian. Sebab apa? Sebab sebelum ni juga kita bincang tentang bagaimana kesudahan bagi kaum Ad. Kaum Ad dia meletakkan dunia itu pada diri dia. Sebab itu dia mencabar, waman asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Soalnya dia rasa sombong, takabur dengan kekuatan fizikal yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Lalu dia lupa kepada Allah lah yang paling perkasa, yang maha kuat segala-galanya. Tapi dalam konteks kita pada hari ini, kita lihat kekuatan itu bukan lagi fizikal, tetapi kekuatan itu dengan kuasa, dengan pangkat, dengan harta, dengan kedudukan, dengan pelbagai lagi yang menyebabkan kadang-kadang orang meletakkan semua itu dalam hati. Akhirnya dilupa kepada akhirat, tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Kehidupannya ditujukan kepada dunia saja. Orang itu orang yang tak beriman dan tidak beristiqamah dalam jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi bahawa maksud istiqamah itu istiqamah fi'lan kama istaqamu qawlan, beristiqamah dalam perbuatan sebagaimana beristiqamah dalam perkataan. Bila seorang itu menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah, itu perkataan yang mereka luahkan, yang mereka sebut, maka di situ mesti disusuli dengan kita sebut sebagai perbuatan yang hendaklah beristiqamah dengan perkara yang tersebut itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kesimpulan daripada apa yang dibincangkan dalam istiqamah, beriman pada Allah dan juga beristiqamah itu adalah supaya kita tetap
teguh, konsisten dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap segi, sama ada dari akidah, pegangan, ataupun kita kekuatan hati, jiwa kita, begitu juga qaulan, perkataan kita, begitu juga fi'lan, perbuatan kita, dan itulah sesuatu yang perlu diistiqamahkan sepanjang masa dan sepanjang ketika. Saudara yang dirahmati Allah, keimanan dan istiqamah sebenarnya ia akan menatijahkan keselamatan dari segala bahaya dan memperoleh keredaan Allah dengan memasuki syurga. Maka dengan sebab itu nas-nas Al-Quran dan Sunnah jelas menyatakan bahawa iman meliputi akidah yang benar, amalan hati seperti keinginan kepada kebaikan dan memuji kejahatan, perbuatan anggota fizikal seperti salat, zakat, haji, menolong orang lain dan sebagainya. Keteguhan dalam keimanan akan menentukan ketepatan dalam amalan-amalan lain, iaitu dengan mengikhlaskan diri kepada Allah serta melakukannya menurut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan ini saudara akan menjadi lebih sempurna apabila dilakukan dengan penuh istiqamah dan keteguhan baik dalam apa jua kebaikan. Halangan-halangan yang berlaku kepada seseorang tidak akan menyekatkannya dari terus mengabdikan diri kepada Allah, baik ketika sakit atau sihat, ketika senang atau susah, dalam perjalanan, musafir ataupun bermukim di tempat sendiri. Ringkasnya saudara, kita katakan bahawa istiqamah merupakan tanda kesempurnaan amalan mukmin yang merangkumi hati, ucapan dan juga perbuatan. Manakala maksiat pula merupakan sesuatu yang dicela oleh Islam. Seseorang yang melakukan maksiat berarti dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah, kita tidak layak untuk melakukan penderhakaan terhadap Allah yang telah menciptakan kita, yang dan telah mengurniakan segala nikmat dan rezeki kepada kita. Oleh itu saudara, setiap individu Muslim wajib berusaha untuk menghindarkan diri daripada sebarang perbuatan maksiat, sama ada yang melibatkan dosa kecil apatah lagi dosa besar. Sekiranya seseorang itu telanjur melakukan maksiat, dia hendaklah segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melakukan taubat nasuha sementara nyawa masih di kandung badan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, yang bermaksud setiap anak cucu Adam melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang telah melakukan dosa dan kesalahan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saudara, amat malang sekali bagi seseorang yang tidak serik-serik melakukan maksiat, bahkan masih seronok dibuai keasyikan melakukannya. Ada yang minum arak, berjudi, berzina, membunuh, mencuri, menagih dada, rasuah, tipu, riba, tidak menunaikan salat, tidak menutup aurat dan pelbagai lagi. Kadangkala telah menjadi rutin kehidupan seseorang tanpa mereka sedari maksiat yang telah dilakukan itu sebenarnya amat merugikan. Namun syaitan telah berperanan menggoda dan menghasut mereka sehingga mereka merasa seronok dan leka dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seseorang yang tidak benar-benar beriman dan beristiqamah dalam keimanan, iaitu yang melakukan maksiat, sebenarnya dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Bahkan di akhirat nanti dia akan dihumbankan ke dalam neraka Allah. Seorang lelaki telah datang mengadu kepada Ibrahim Adham cara-cara untuk menghindarkan diri daripada maksiat. Kata Ibrahim Adham, sekiranya kamu boleh menepati syarat-syarat tertentu, barulah kamu dibenarkan untuk melakukan maksiat. Lelaki itu pun bertanya, apakah syarat-syarat tersebut? Kata Ibrahim Adham, yang pertama, kalau nak buat maksiat, janganlah kamu makan rezeki Allah, kerana tidak layak seseorang yang makan rezeki Allah melakukan penerhakaan terhadap Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berpijak di bumi Allah, sebab tidak layak orang yang berpijak di bumi Allah melakukan penerhakaan kepada Allah. Yang ketiga, kalau buat maksiat, buatlah maksiat di tempat yang Allah tidak nampak. Kalau boleh, kalau boleh buat di tempat yang Allah tak nampak. Yang keempat, sekiranya malaikat maut datang untuk mengambil nyawa, mintalah penangguhan daripadanya agar sempat bertaubat. Maknanya kalau boleh minta penangguhan macam tu, silakan buat maksiat. Dan yang kelimanya, sekiranya buat maksiat juga begini, sekiranya malaikat Zabaniyah hendak mengheret kamu ke neraka, maka kamu jangan ikut dia. Kalau boleh buat 5 perkara ni, silakan buat maksiat. Maka apabila mendengar kata-kata Ibrahim Adham ini, lelaki tersebut terus menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala maksiat yang telah dilakukan. Ini kerana saudara, sememangnya kita tak layak untuk melakukan maksiat, sedangkan dalam masa yang sama kita makan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita berpijak
di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan apatah lagi Allah Subhanahu wa taala melihat apa sahaja yang kita buat, walau di mana sahaja kita berada. Kita tidak boleh menyembunyikan diri kita daripada Allah. Mungkin kita boleh menyembunyikan diri kita daripada manusia, kita boleh menyembunyikan diri daripada CCTV manusia, tetapi kita tidak boleh menyembunyikan diri kita daripada CCTV daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mati akan datang tepat pada waktunya. Dalam arti kata disebut oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, maka tidak berganjak walau sesaat sekalipun ke depan maupun ke belakang. Maka di situ menunjukkan bahawa kita tidak boleh minta postpone, tidak boleh minta tangguh. Maka dengan sebab itu, kalau secara tiba-tiba nyawa itu ataupun suatu tiba-tiba masa kita untuk berpisah daripada jasad, malaikat maut datang nak mengambil nyawa kita, berlaku secara tiba-tiba, bagaimana keadaan orang yang tidak bersedia dalam keadaan nak beriman dan beristiqamah, sebaliknya dalam keadaan maksiat, wal-'iyazubillah. Maka di situ juga apalah gunanya kalau menyesal di akhirat nanti. Kalau kerana apa? Kerana pepatah menyatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Biarlah kita sesal di atas dunia ni, jangan kita sesal di akhirat. Oleh itu saudara, sama-sama kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada terjebak dengan sebarang perbuatan maksiat yang akan mengundang kecelakaan dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Kerana apa? Kerana kita pastikan supaya kita menghayati benar-benar ayat Allah Subhanahu wa taala ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, mereka yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Dan perkara yang paling penting untuk kita beristiqamah juga saudara ialah hati kita perlu istiqamah. Sebab kekuatan hati itulah dia akan memberi kekuatan kepada seluruh kehidupan kita untuk kita benar-benar beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya saudara, persoalannya bagaimana nak mewujudkan hati yang istiqamah. Itu insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada seri yang akan datang insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.